Okey, semua boleh nampak ke slide saya? Boleh Doktor. Okey, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Okey, benda ni saya anggap satu perkongsian yang agak santai lah, tapi saya nak sampaikan juga maklumat ni walaupun mungkin ada yang dah attend taklimat JISO yang dianjurkan oleh HCP tahun lepas, hujung tahun lepas. Ada tak yang attend taklimat JISO HCP yang hadir malam ni? Seorang pun tak ada attend? Okay, tak apa. So, kalau korang tak ada attend, ada few things lah yang perlu tahu. Okay, saya juga ada edarkan dalam Telegram juga. Yang ini adalah tarikh penting. Kenapa saya buat taklimat ni? Supaya korang aware. Sesiapa yang nak pergi JISO tahun ni, okay, kita boleh tengok kan. Nampak tak bilangan 4 2022 ni sebenarnya dah lepas. Tarikh pembentangan Ketua Kerja dah lepas. Dan mereka akan pergi insyaAllah pada tahun 2023. Okay, ada lagi satu peluang. Sesiapa yang nak pergi tahun 2023, tarikh akhir penghantaran kertas kerja ni kalau kita tengok 20 Februari. Okay, sebab itulah saya buat awal supaya korang dapat idea how to do, apa orang kata nak prepare kertas kerja JISO. Okay, 20 Februari 2023, lepas tu tarikh bengkel pengurusan JISO 22 Februari. Ini semua adalah tarikh kepada HCP. Okay, dalam slide saya yang akhir nanti, saya akan sharekan juga tarikh penting untuk hantar kepada HEPA FST lah. Okay. Okay, kalau kita tengok yang bilangan 2, okay, 2023, kalau kita tengok ada lagi satu tarikh, mungkin ada yang tak sempat ataupun rasa nak bincang lebih dulu. Okay. Dia letak kat sini tahun pelaksanaan JISO 2023 atau 2024. Okay, apa maksudnya? Ada kemungkinan kalau dia tengok kertas kerja korang meyakinkan dan korang boleh dapat penjanaan, boleh dapat orang kata boleh menjalankan JISO tu pada hujung tahun 2023, insyaAllah boleh diberi green light lah oleh HCP. Yang ini bukan saya yang tentukan bila orang kata tahun pelaksanaan JISO. Okay, saya buka dulu slide daripada HCP secara ringkas. Saya nak share dulu sedikit sebab dekat sini tak ada yang attend slot daripada HCP sebelum ni, tahun lepas telah diadakan di KP kalau tak silap saya. Ni slide 1. Okay. Right. Kita tengok ni slide pada HCP walaupun banyak tapi saya hanya kongsi yang penting-penting je saya rasa yang perlu pelajar semua tahulah. Pengenalan pengurusan JISO. Okay, kenapa ada JISO? Sebab dia salah satulah dalam orang kata model graduan JINA tu. So make sure you tahu apa benda JINA. JINA sebut JINA tapi orang tak tahu apa benda maksud JINA. So JINA is stand for Graduan Integrasi Ilmu Nakli dan Akli. Okay, so dalam JINA tu sebenarnya ada salah satu aktif dalam pengembaraan USIM JISO, okay, ataupun sukarelawan. Okay, ini adalah maksud JISO lah, saya tak nak ulang. Kita tahu komponen dia adalah libat sama masyarakat dan kesukarelawanan. So dekat sini saya akan share apa yang dinamakan dengan sukarelawanan. Apa yang boleh, apa yang tak. Okay, kat sini dia share, degree is just a paper. Okay. Real education, pendidikan yang sebenar bila dapat dilihat dalam behavior kita, dalam personality kita. Yang kadang ada setengah orang tu dia agak kekok bercakap ataupun cara dia bercakap tu nampak macam dia kurang empathy. Sebab apa? Dia tidak terlibat dengan orang kata aktiviti-aktiviti sosial ni lah. Sosial maksudnya sosial dengan masyarakat lah. Okay, seterusnya ini adalah contoh bilangan pengembaraan yang sebelum ni, saya tak nak ulas lah. Yang ini adalah statistik saja. Okay, tempat-tempat yang telah dipergi. Proses sebelum pengembaraan JISO ni, apa proses kerja dia? Okay, membuat semakan status penggunaan yuran aktiviti pelajar di Jabatan Bendahari. Okay, ini maksudnya pelajar-pelajar ni semua mungkin ada yang dah pernah pergi, kalau ada pernah pergi luar negara, walaupun bukan untuk JISO, contohnya dia pergi pertandingan apa-apa ke, yuran RM450 yang telah termaktub dalam korang punya yuran tu sebenarnya akan diambil. Akan digunakan. So kena check benda tu, adakah semua pelajar boleh dapat ke tak 450 tu. Kadang-kadang dia tak sedar, dia dah pergi negara lain untuk something, benda lain ke, untuk pertandingan ke apa. Okay, sebab nama dia yuran pengantarabangsaaan. Tak kisahlah yuran apa pun, tapi kalau telah digunakan sekali, maksudnya mungkin ada pelajar yang tak valid. Okay.
Sebab kadang-kadang ada pelajar dia tak sedar dia dah pernah guna sebelum ni, contohnya lah kan. Tapi kalau korang ni baru tahun 2 contohnya, mungkin tak pernah lagi pergi mana-mana yang overseas menggunakan yuran antarabangsa, InsyaAllah ada, dan semakan ni bolehlah dibuat melalui pengurusan fakulti. That's why korang kena hantar kertas kerja itu lebih awal. Okay, nombor 2, membentang dan mendapatkan kelulusan kertas kerja. Okay. Dekat sini adalah proses peringkat HCP tau. Jadi saya tak nak korang punya kertas kerja ditendang ataupun ditolak bulat-bulat oleh HCP, sebab tu saya buat saringan level fakulti. Jadi korang dia akan diberi masa tarikh penting yang lebih awal sedikit supaya saya dapat semak dan tambah baiklah. Supaya maksudnya bila kita hantar di HCP tu mudah. Saya tak nak nanti di reject atau ditolak. Yang ketiga adalah surat kelulusan program JISO akan dikeluarkan dalam tempoh 14 hari. Yang itu HCP yang keluarkan, bukan saya. Okay. Maksudnya HEPA akan semak dulu siapa yang boleh hantar kepada HEPA fakulti ataupun FST lah. Sebab mungkin ada setengah pelajar dia kata dia pergi JISO dah, dia dah hantar kertas kerja, tapi sebenarnya dia bukan melalui FST. Sebab contohnya dia mungkin MPP. Okay, so MPP dia ada dia punya student society dia sendiri, ataupun mungkin melalui kelab debat. Okay. Jadi pelajar-pelajar yang tak nak pergi, walaupun dia ada student society yang lain, tetapi dia nak pergi bawah FST, dia tak nak pergi contohnya bawah Sekretariat Rakan Muda, tapi dia nak pergi bawah FST sebab dia nak campur-campur kumpulan, tapi dia nak dalam FST. Dia nak campur, ada kawan program fizik, ada kawan program actuarial science, ada kawan ISA contohnya. Boleh jadi hantar melalui FST. Itu namanya tak ada student society, tetapi kamu hantar sebagai daripada FST. Okay, nombor 4, pegawai pengiring akan membuka akaun amanah. Siapa ini pegawai pengiring? Adalah pensyarah. Jadi penting semasa bila kita buat kertas kerja, lebih elok kalau dapat dicadangkan penasihat. Kalau pelajar tu tak tahu nak approach penasihat, tak susah. Bagi tahu je saya, hantar kertas kerja, saya akan dapatkan penasihat untuk pelajar. Okay, tak ada masalah sebab itu adalah di bawah tanggungjawab HEPA. Okay. Nombor 5, menyerahkan dokumen akaun yang telah dibuka kepada BHAP. Ini semua dah proses, orang kata bila dah lulus kertas kerja lah. Okay, environment ni semua ni kemudian. Okay, yang ke-6 tu, 6, 7, 8 tu semua proses yang bila kertas kerja dah lulus. Itu baru korang hadam kemudian. Okay. Merancang. Okay, saya tak nak cerita tentang ni sebab saya akan tunjuk gambar-gambar yang mana tempat yang sesuai apa benda yang kita boleh buat. Ya, ini semua basic lah. Okay, komponen JISO tu apa? Kelestarian alam. Okay, bila kita buat tentatif, kita kena tahu benda ni ada relevan dengan komponen yang ada dalam guideline HCP. Pemindahan ilmu apa, pertukaran budaya, libat sama. Mungkin sekarang ni tak nampak. Nanti kejap lagi bila saya share perkongsian JISO yang saya pernah dah pergi, jadi korang dapat relatekan dengan komponen yang ada ni. Okay. So bila korang bentang nanti dekat HCP, dia akan tanya aktiviti korang ni nak komponen apa. Jadi benda-benda macam ni korang kena ambil tahu. Okay, kalau nampak tak bawah tu dia tulis minimal 18 jam. Okay, soalan yang selalu pelajar tanya, boleh tak saya nak buat 4 hari je? Boleh tak saya nak buat 5 hari je? Sebab masalah bajet. Okay, boleh dengan syarat korang kena tahu dalam orang kata dalam atur cara tu ataupun tentatif. Contohnya pagi tu program korang 3 jam. Petang lagi 4 jam. Mungkin malam pun korang nak buat lagi 2 jam. So daripada situ dia akan tambah lah. Makan jangan kira. Korang tak boleh lah kira pukul 8.30 sampai pukul 5. Oh dah panjang dah. Kan korang anggap satu hari dah 9 jam. Tak. JISO punya atur cara dia akan tengok korang punya atur cara part tengah-tengah tu. Contohnya pengisian korang adalah pukul 9 sampai 12. Itu je lah. Lunch tak dikira. Jadi korang kena faham macam mana pengiraan 18 jam tu. Okay, jangan duk tambah waktu tidur semua. Tu kira 18 jam tu salah. Okay, tu kena clear. Minimum 18 jam aktiviti. Tak kisah nak buat berapa hari, tapi kena dapat 18 jam minimum. Okay, ini cerita sebelum pengemaraan lah, penyediaan kertas kerja. Sekarang korang ni baru level nak fikir nak pergi mana. Korang baru first step. Komunikasi, permohonan kelulusan. Itu semua kemudian lah bila dah lulus bahagian HCP. Okay, saya tak nak cerita yang lebih lanjut. Kita terus kepada proses. Ini proses penilaian. Okay, biasanya okay, kat sini dia ada beritahu kertas kerja ni sebenarnya ada banyak contoh di website HCP. Jangan tak tahu benda ni ada.
Okay, ramai pelajar tak rujuk pada saluran yang betul. Jadi dia sibuk tanya pula dekat senior. Lepas tu dia tunggu senior tak bagi-bagi. Padahal dekat website HCP tu dah ada dah contoh. Contoh kertas kerja negara-negara lain, laporan pun ada. Rujuk. Okay, buka website. Tahu medium yang betul untuk dapat info. Okay. Inilah yang tadi saya tunjuk jadual tarikh penting daripada HCP bukan saya. Okay, habis dah. Ada lagi ke? Pematangan kertas kerja. Okay, ini orang kata bila dapat nak pergi bentang dekat HCP lah. Korang ni baru saringan untuk hantar kepada level fakulti dulu. Okay. Mungkin ada 2-3 orang ke dalam MT tu yang akan orang kata boleh berbincang dulu dengan HEPA mana nak ditambah baik. Okay. Kenapa? Ni benda-benda penting lah dalam pembentangan. Kenapa nak pilih destinasi tu? Soalan biasa. Jangan jawab sebab nak melancong. Oh, tak pernah sampai lagi negara tu. Memang tak lah. Okay, so kena bijak dalam memberi feedback lah, ataupun respon. Tentative program. Tentative tadi saya katalah minimum 18 jam aktiviti. Tidak termasuk waktu tidur, tidak termasuk waktu makan. Okay, tidak termasuk waktu rehat. Peruntukan kewangan kena clear, yuran macam mana, lebih kurang tiket penerbangan. Walaupun korang tak beli, korang dah kena buat orang kata survey. Berapa harga tiket penerbangan tu, letaklah medium tengah-tengah. Mungkin akan naik. Sekarang ni tengok macam murah contohnya lah. Korang bukan beli sekarang. So korang kena pandai-pandailah adjust kewangan, perbelanjaan dan lampiran. Okay, ini adalah contoh atau cara daripada HCP bagi. Nampak kan? Contoh atau cara kalau nak hantar pembentangan. Sebab tu dia letak komponen. Ingat tak tadi ada 4 komponen JSO, community engagement, cultural exchange. Tu yang dia kira total hours tu yang tadi saya kata tu. Walaupun kat Seoul Tower, pandai-pandailah. Bukannya Seoul Tower tu jalan-jalan je. Ada something yang korang boleh buat. Okay. Ni di Seoul lah. Saya pun pernah juga pergi di Seoul. Cumanya tempat yang saya pergi tu berbeza lah. Saya pernah juga pergi Nami Island di Seoul. Kami ada buat something juga program lah di situ. Sebelum kita berjalan lah kan. So tak bolehlah pergi satu tempat tu saja-saja je. So ada orang kata dia punya perkongsian. Okay, ini jangan masuk dalam kertas kerja atau cara. Contohnya nak bagi sedekah boleh tapi dia tak digalakkan sebab dia bukan JISO yang sebenar. JISO yang sebenar adalah transfer knowledge. Macam mana transfer knowledge itu boleh berlaku? Contohnya melalui aktiviti perkenalkan cara learning di mengajar ke kanak-kanak kecil ke ataupun ada orang kata dari segi bahasa ke mungkin language punya knowledge yang korang nak ajar, pergi certain university. So kejap lagi nanti boleh tengok gambar-gambar yang akan saya share. Jadi dapat idea. So ingat benda-benda semua bila korang bagi, gotong royong tu pun bukan JISO. Okay, kena jelas. Dia bukan gotong royong sahaja. Dia kena datangkan impact apa yang boleh dibuat. So kejap lagi saya akan share aktiviti. Okay, ini sumber kewangan JISO lah. Bila dalam lampiran, kena ada yuran aktiviti pelajar. Contohnya yuran aktiviti buat berapa? Adalah RM450 setiap pelajar. Kemudian tak cukup, memang tak cukup. So kalau yang nak pergi jauh tu, kena pandai lah. Kena ada dia punya kewangan perincian yang lain. Sebentar lagi, sekejap lagi saya akan share jugalah. Okay, ini contoh yang HCP bagi. Nampak tu, dia ada bagi allocation for global Islamic Student Outreach ataupun JISO 5,000 dia bagi HCP. Kemudian international fee, itu yang tadi saya kata setiap pelajar dapat 450. So lebih kurang ada 20 peserta. Ini contoh kadang-kadang soalan yang ditanya berapa ramai untuk satu grup. Jadi jangan terlalu ramai sebab lagi ramai lagi susah kita nak bermusyawarah ataupun kita nak sampai kata sepakat ataupun kita susah nak dapatkan kadang-kadang pengangkutan. Bila kita pergi negara-negara yang mahal, kita kadang-kadang akan menggunakan public transport. So kekuatan kaki tu memang sangat penting lah. So ini antara benda yang korang kena tahu juga. Partisipan komitmen, contohnya lah, inilah tambahan. Setiap orang pun kena jana duit, mencari duit RM1,000. Contohnya, baru boleh top up cost contohnya. Sponsorship ni, okay, bila dah lulus kertas kerja tu, korang boleh juga draft satu surat minta mohon daripada FST. Kita akan minta kelulusan memohon sponsorship daripada luar. Jadi bila ada surat kebenaran tu, jadi korang boleh minta lah daripada mana syarikat.
Itu selepas berlakunya Kertas Kerja JISO dah lulus. So apa-apa kena luluskan dulu. Jadi kalau tak dapat sponsorship ni, korang kena pandai-pandai pula kena top up. Sebab benda ni masuk dalam korang punya kewangan. And then income generation, contohnya lah dia ada buat aktiviti mungkin mengajar ke, basuh kereta ke. Tu antara perkara-perkara biasa yang selalu pelajar JISO buat lah sebelum-sebelum ni. Dia pergi kemas bilik-bilik pejabat lecturer kadang-kadang dapatlah 1 jam berapa. Tu antara benda yang diorang buat lah dulu. Okay, ini contoh implikasi kewangan. So kita boleh nampak tiket penerbangan, contohnya lah saya tak tahu ni contoh pergi negara mana. Okay, darat berapa orang peserta lebih kurang. Ground package, itu yang nama ground package, meal, pengangkutan dan juga penginapan sekali. And then printing materials, contohnya nak bawa apa, nak bawa banner, nak bawa name tag, semua kena masuk. Souvenir, ni bahan-bahan yang lain lah. Takaful lah. Takaful tu apa? Insurance. Bila korang nak travel, perlu adanya orang kata ambil insurans. Okay, jangan pandang remeh sebab kita tak tahu anything can happen. Sebab kos apa orang kata kos hospital ni sangat-sangat mahal bila berlaku kecemasan. Jangan disebabkan nak jimat RM70 tak beli. Tak semua orang dalam JISO tu perlu ambil. Okay, in case anything happen, you ada extra ni lah untuk claim. Program urgency lah seterusnya. So nampaklah lebih kurang implikasi kewangan dah 46,000. Ini yang pergi negara yang 1,000 lebih. Cuba korang pergi negara yang mahal kan. So kos kewangan korang boleh capai 80,000. Kena fikir dah dari awal. Bukannya nak buat kerja boleh hantar dalam 2 bulan lagi lepas tu nak pergi. Tak. Sebab tu perancangan tu kena ada. Walaupun sekarang tak tahu lagi nak pergi mana. So siapa yang attend awal ni baguslah. So dia dah dapat idea. Okay. Ini contohlah dia buat perbandingan harga tiket. Jangan tak tahu kan, boleh guna juga Sky Scanner semua to check. Depan hotel. Okay. Ini salah satu contoh ataupun korang boleh cari ejen. Ada setengah tu ejen yang boleh tolong bantu korang untuk dapatkan penginapan, beli tiket flight semua lebih kurang dan juga uruskan aktiviti kat sana. So kadang-kadang renyah ni bila nak buat buat sendiri untuk 20 orang pelajar. Okay. Ini antaranya lah. Okay. Ini pula lampiran. Kadang-kadang kita nak pergi satu tempat negara tu. Okay, contohnya pergi Korea sama juga. Saya dulu masa saya punya group yang pergi Korea tu, kita orang cari daripada website. Ada setengah universiti di Seoul tu, dia memang letak appointment tu dekat website. Kadang-kadang korang kena kreatif mencari email. Kadang-kadang ada link yang terus boleh send dekat situ. Kena bagi tahulah, kena set. Benda ni tak bolehlah datang tiba-tiba lawat universiti saja. Tak. Okay, so kena set dulu supaya diorang accept, barulah senang dimasukkan dalam kertas kerja. Okay, pelindungan insurans yang tadi saya katalah, dia kata utamakan takaful, bermakna yang ambil konvensional. Okay. Ni pemakluman kepada kedutaan. Ni benda wajib bila korang pergi ke luar negara, pelajar tu ataupun pergi je website, maklumkan yang kami akan berada sekian-sekian di negara ini. Ni benda penting jugalah. Okay, kena ambil tahu juga semak kedutaan dan penting juga untuk tahu adakah negara itu selamat untuk pergi sebab kita belum sepenuhnya 100% jauh daripada COVID kan. Jadi kita kena check lah. Mungkin sekarang ni tahun 2023 kalau pergi China saya akan tolak lah, sama juga HDP pun mungkin akan tolak. So China kita tak akan ambil lah risiko. Walaupun sebenarnya ni banyak juga JISO yang pergi ke China. Sebab kita nak elakkan risiko-risiko penyakit berisiko lah. Okay, ni semua pemakluman. Okay, ni semua bila dah fasa-fasa lepas saya nak straight fasa yang korang ni baru fasa yang paling bawah lah kan. Baru nak berfikir tentang kertas kerja. So bila dah lulus, banyak sebenarnya borang-borang lain dan semua borang ini ada di website HEP bahagian JISO. Okay, so tolong Google. Right. Ini adalah slide daripada HEP. Kemudian ni adalah slot kedua juga yang saya dapat daripada HEP. Okay. Full screen mode. Okay.
Ini pelaksanaan GISO lah, proses semasa pengembaraan, daftar masuk penerbangan. Ini semua bila dah orang kata dah lulus kertas kerja lah. Benda-benda macam ni saya rasa mungkin tak perlu nak fokuskan sangat sebab dia dah sampai fasa yang korang punya kertas kerja tu dah selesai dah. Okay. Ni orang kata, ni antara benda-benda plug yang boleh dibawa, yang boleh juga dimasukkan dalam kertas kerja. Contohnya korang perlukan plug apa, korang perlukan folder UA, korang boleh juga dapatkan benda-benda, certain benda daripada USIM Alamiah. Jangan tak tahu UA tu apa Kadang ramai pelajar dah tahun 3 pun orang sebut UA pun tak tahu lagi. Jadi kena ambil tahu, short term, orang kata short abbreviation lah dari dalam USIM. Kadang-kadang kita pergi tu, kadang-kadang kita nak pergi lawat universiti tu, takkan kita nak buat tangan kosong. So kita tanya dekat universiti, ada tak brochure yang boleh dibawa? Ada tak brochure USIM yang boleh dibawa? Kalau katakan tak ada, korang sendiri boleh inisiatif untuk buat brochure sendirilah contohnya. Ataupun bawa video FST, bawa video USIM. So kalau pergi lawatan dia tempat macam moden ke atau universiti, jadi korang ada bahan. Janganlah datang tu lenggang kangkung, slide promo USIM. Itulah sebab kita pergi GISO, kita nak promote USIM. Kita nak orang lain tahu dan juga mungkin dia boleh datang untuk sambung belajar di USIM contohnya lah kan. Ni semualah bahan-bahan yang boleh dapat untuk sebagai cenderamata, di mana benda-benda ni sebenar boleh dapat secara percuma. Okay, jangan pula letak nak dalam kewangan nak cenderamata banyak-banyak. So contohnya cenderamata ni kadang-kadang plug ni boleh dapat daripada USIM Alamiah. Okay. Pengurusan kewangan ni hendaklah sentiasa merujuk pada pegawai pengiring lah. Okay. So penting untuk dapat pegawai pengiring. Kalau tak ada, tak apa. Jangan risau, biarkan je ruang pegawai pengiring tu saya insyaAllah akan dapatkan lah. Okay. Sebab biasanya dulu bila kertas kerja tu dah lulus baru kita cari pegawai pengiring. Okay. Resit-resit penting, simpan. Okay. Berbulan-bulan jugalah kena simpan, bertahun mungkin. Okay, ni last lah buat laporan, bila dah balik kena buat laporan. Okay, proses apa? Selepas pengembaraan. Biasalah bila dah habis kerja, dah habis program, adat macam biasa kena siapkan laporan. So laporan ni pun dia ada template, buka je website HCP, ikutlah dia punya template termasuk laporan kewangan dan mengisi borang kaji selidik. Okay. Gambar untuk laporan, contohnya lah kan, apa gambar-gambar yang boleh dimasukkan dalam laporan. Inilah salah satu. Ini contohnya pengiktirafan, maksudnya yang masuk dalam artikel. Jadi macam mana korang nak masuk korang punya GISO ni dalam artikel, tulislah, write up dan hantar kepada Strakom. Okay, buka website Strakom, dia ada email yang untuk dihantar. Okay, ni contoh, dia bersiap bagi contoh kelulusan kertas kerja. Nampak kan belah kiri? Dia bagi tahu maklumat ni kepada dekan. Jadi kalau pelajar yang hantar terus ke HCP, dia tak ada badan persatuan pelajar apa-apa, memang mentah-mentah akan di-reject lah, ditolak. Jadi jelas kat sini nampak dia akan hantar kepada dekan. Tapi maksudnya korang hantar kepada HEPA lah, kertas kerja ni. Haliwah Pelajar dan Alumni, iaitu kepada CC saja kepada Cik Aufah, email kepada Cik Aufah dan CC kepada saya. Okay, kelulusan kertas kerja. Yang ini ini peruntukan ni untuk pegawai pengiring tau. Pegawai pengiring punya orang kata peruntukan dan tak termasuk dalam korang punya kewangan. Kena faham Jangan pula korang ingat dapat 2,500. Ini sebab pegawai pengiring tu dia pergi. Dia spend masa dia. So ini adalah peruntukan yang diberikan oleh FST lah. Ini kelulusan menjalankan aktiviti ni semua adalah penasihat lah yang ataupun jadi pegawai pengiring. Okey, sesi pembentangan. Ini semua laporan lah. Biasa lepas korang pergi GISO, korang kena present dah hujung tahun. Bila present elok-elok, dapatlah kategori persembahan terbaik, kategori apa benda, dapatlah duit dalam nilai ringgit rasanya, tak ingat berapa. Mungkin 1,000 ke 500, so korang dapat. Dan bukan saja compete dengan FST, korang ada compete dengan fakulti lain. Korang kena bentang dekat HCP selepas habis GISO nanti, ikut tahun. Okay. Okay, ini semua borang-borang penting lah yang ada di website HCP. Okay, seterusnya saya nak masuk pula slide saya. Okay, slide saya little bit different lah daripada slide orang kata HCP. Okay.
Ni suka saya lah. Mungkin ada pelajar yang baru masuk. Saya tak tahu sekarang ni ada berapa sebab bila saya share slide ni, saya tak nampak dah jumlah peserta. Maybe seorang boleh update saya. Berapa tujuh dah saya? 74. Tak dengar. Berapa? 44. 74. Oh, tadi saya dengar 27. Okay. Alright, which is good lah ada peningkatan. Okay, mungkin pelajar yang baru tiba-tiba lambat baru attend. Okay, ini adalah jadual tarikh penting daripada HCP. Okay, jadi bila korang nak hantar kepada HCP yang tak melalui mana-mana badan pelajar yang lain ataupun Sekripas sendiri pun nak hantar, tak semestinya tahun ni ataupun tahun depan, okay, boleh hantar perlu melalui HEPA FST. Okay, right. Soalan benda ni sebenarnya saya dah sentuh dah tadi. Saya dah bagi tahu siapa yang boleh hantar kertas kerja JISO, iaitu melalui HEPA FST. Semua pelajar FST yang tidak mewakili mana-mana persatuan pelajar ataupun Sekripas pun boleh hantar. Okay, contohnya kalau katakan pelajar tu, contohlah dia masuk Sekretariat Rakan Muda. Tapi dia tak nak Sekretariat Rakan Muda mungkin tak buat JISO, mungkinlah. Ataupun diorang ada juga buat JISO tapi dia pergi negara lain. Dia tak nak join. Tak ada masalah. Dia nak join bawah FST, boleh. You create lah you punya sendiri. Sebab you mungkin ada kawan lain yang nak pergi. Okay, so tak ada masalah. Itu pentingnya kenapa perlu hantar melalui HEPA FST sekiranya tidak mewakili mana-mana persatuan pelajar. Okay. Ni garis pandan dan borang JISO, sebenarnya saya screenshot je. Okay, korang pergi je Google ataupun surf hcp.oc.edu.my. Okay, ada banyak info. Pilih dekat klik muat turun. Pilih USIM JISO. Dekat sini ada carta alih garis panduan. Tu yang saya kata kertas kerja. Pilih je negara mana nak. Contoh, tak payah kata blur-blur saya tak tahu nak buat kertas kerja ni. Saya nak contoh tunggu sini respon lambat. Padahal semuanya dah ada di website HCP. Korang kena rajin berfikir mana nak dapat info. Medium dah ada. So, rajin-rajinlah self-explore. Okay. Okay, ini antara yang saya screenshot jugalah daripada website HCP. Contohnya yang saya klik laporan 2017 Kemboja. So, ini adalah salah satu JISO yang saya pernah pergilah di Kemboja. Okay, tarikh tu sebenarnya rasanya kurang tepat. So kita ada perubahan tarikh lewat sedikit tapi masih lagi dalam Julai. Okay. Kemudian kanan tu kita nampak ada pula contoh kertas kerja untuk laporan yang ini daripada FPQS pergi ke Vietnam juga. Okay. Dalam setahun boleh jadi kadang-kadang ada 2-3 fakulti yang pergi sama. Tapi kena HCP bila ada negara yang sama, HCP akan tengoklah korang punya tentatif tu. Adakah sama bertindan ke, pergi tempat yang sama ke? So dia tak naklah benda-benda tu berlaku. Boleh je pergi negara yang sama tapi diorang akan semak korang punya tentatif. Okay, ini pula Vietnam. So korang boleh je cari juga di website HCP. Contoh daripada PQS ada kertas kerja dia dan juga daripada FST yang juga pergi di Vietnam 2019. Okay, yang ini pula 2019. Dia ada banyak saya random je saya pilih. Ni pergi Jepun. Mungkin ada yang nak pergi Jepun pula. Boleh, tak ada masalah. Tapi kena pandai cari duit lah. Sebab tak cukup sebenarnya 450 tu. So banyak benda yang korang kena ni lah add on. Saya dengar macam ada orang add tu. Macam ada orang baru join kan. Boleh accept kan ke? Dah Doktor. Dah, alright. Thank you. Yang ni pergi Jepun. Nampak ni. Nampak macam simple kan? Dia memperkenalkan permainan tradisional. Ni kadang-kadang korang tak fikir apa benda nak buat. So antaranya lah. Janganlah semuanya asyik main congkak je kan. So kena pandai-pandai kreatif lah. Okay. Yang ini pula pergi Filipina. Ni sempat lah. FST sempat pergi yang terakhir. Sebelum kita masuk ke zaman pandemik. Saya ingat pandemik adalah awal Mac tak silap saya. So awal Februari tu dengan hujung Januari tu dia dah start cerita tentang COVID tapi di negara lain. So ni antara yang sempat pergilah. Ada juga yang tak sempat pergi. So duit tu dipulangkan.
Okay, ini contoh pula yang Sekretariat Rakan Muda USIM. Tu saya kata kalau yang dah ada persatuan pelajar kat luar, dia nak join, dia hantarlah melalui Sekretariat. Dia ada penasihat dia lain sendirilah. Itu tak melalui FST. Lain okay, kalau korang tengok yang belah kiri tu kan, tengok tu pelajar dia. Berapa ketul je, mungkin tak sampai 20 pun. Jadi jangan risau, maksimum pun saya pernah bawa pelajar 28 orang. Okay. Biasa di saya ada juga yang tolak. So bila ada pelajar yang tiba-tiba tak boleh beri komitmen, kena cari pengganti secepat mungkin. Yang penting tiket flight tak beli lagi. Sebab once tiket flight dah beli, susahlah sebab nama tu tak boleh nak ubah kan. Okay, kalau belum, kena yang nak keluar tu dia kena cari pengganti lah. Sebab dalam kertas kerja kalau kota kata 28 lah kena pergi. Sebab dia akan impact. Ini pula contohnya saya ambil pergi Indonesia. Dia pergi mana ni? Aceh. Aceh yang ini Jakarta lah. Tapi tak ada cabaran sangat lah pergi Indonesia ni sebab bahasa boleh difahami lah. Kalau pergi negara lain tu kan kadang macam orang kata ayam dengan itik tapi seronok lah kau dapat belajar something macam mana nak menggunakan bahasa lain. Okay, ni sedikit juga saya beritahu sebabnya saya pernah juga jadi penceramah jemputan. Dulu Sacrifice sesi 2018 lah jemput saya. Masa tu saya bukan lagi TD HEPA. Masa tu bawa Dr. Nazrul yang jadi TD HEPA. Diorang jemput saya untuk bagi tahu persediaan JISO dan LA di DKP 4. Saya simpan lagi sebab benda-benda macam ni. Kalau kita simpan elok-elok, bila saya pun tak expect lah saya akan jadi TD HEPA dan saya akan bercerita lagi sekali tentang benda JISO ni. So, penting juga sebenarnya korang menyimpan aktiviti-aktiviti korang secara digital. Mungkin korang tak nampak impact dia sekarang. Mungkin tahun 4 nanti barulah sibuk. Dalam resume apa lagi yang aku join? Sebab tak ada satu tempat yang korang orang kata update selalu. Mungkin sekarang ni zaman LinkedIn. Dia pelajar dia rajin update dekat LinkedIn. Dia buat apa. Okay. Ni pengalaman JISO saya sebagai pegawai pengiring. Sekarang buat apa? 9 minit. Okay. Baik, contoh 4 negara yang saya dah pergi, sebenarnya 3 negara. Tapi 2 negara berulang. Lain pelajar dan juga lain kampung dan juga lain orang kata cara bekerja jugalah sebab lain package yang saya ambil. Okay, yang pertama saya pergi JISO Seoul, Korea. Saya ingat lagi masa tahun tu 2015, bukan Ogos, saya silap September. Masa saya pergi JISO Seoul ni, dia ada juga lagi satu grup yang juga pergi ke JISO Seoul. Tetapi pengisian kita ada sedikit berbeza. Okay, dia seronok lah orang kata pergi Seoul kan, pergi Korea. Orang tengah apa sekarang ni asyik cerita pasal Korea kan. Tapi korang kena faham juga pengisian apa yang boleh buat di Korea. Sebab tak banyak sebenarnya, susah nak cari kawasan perkampungan Islam, tak ramai. Okay, susah. Kebanyakannya akan buat kerja lebih kepada pergi universiti, buat transfer knowledge, culture knowledge. Kita ajar pelajar-pelajar ni macam mana pakai tudung semua, ada. So kena contact awal lah. Okay. JISO Kemboja. Okay, lepas ni adalah gambar-gambar, insyaAllah saya akan tunjukkan juga apa yang kami buat. Okay. JISO Seoul ni saya tak dapat nak cari gambar spesifik sangat. Masa tu saya tak berapa simpan, tapi saya dapat jumpa dekat YouTube. Ada ex-student ni, dia update lah. Jadi saya akan sharekan video. So korang boleh tengok lah apa yang kita orang buat masa di Korea. Saya nak play ni. Ni. Terlalu kuat ke atau perlu kuat lagi? Atau perlahan? Tak dengar. Tak dengar? Mesti saya tak pilih ni kot. Insert by apa? Include audio. Saya kena stop sharing. Yang ni saya tutup kamera dulu. Sebab nak pasang video. Mudahkan. Share. Okay, include computer sound. Right, tadi tak tekan ni. Lepas tu share.
dengar ke? Boleh ke? Okay, I think dah habis kot sebab tadi tu macam dia ulang balik. Kita sambung semula. Okay, the mic dia. Seterusnya.
Okay, seterusnya saya pernah pergi ke Kemboja Julai 2017. Okay. Okay, apa yang buat? Ini tak ada video sangat kot rasanya, tapi ini saya ambil daripada saya punya Facebook lah. Sebab saya suka nak update supaya senang. Mana saya caption ni kalau tengok ni sebenarnya ada caption daripada Facebook saya copy paste je. Jadi senang jugalah bila saya nak buat slide. Okay, kita pergi ke Kampung Duen Pen, wilayah Cham Kemboja. So nampak belah kanan saya tu sebenarnya adalah orang kata macam aktivis sukarelawan yang selalu bawa pergi orang kata tempat-tempat yang macam ni lah. Jadi senang dia akan uruskan kita penginapan, dia tolong kita carikan orang yang boleh berhubung di Kemboja. Jadi sebab kalau kita nak kontak sendiri memang susah. Jadi kita perlu cari dia orang lah. Okay. So ini adalah caption saya. It's better to see something once than to hear about it 1,000 times. Okay. Ini 25 Julai. First day lagi. Sampai-sampai je apa kami buat. Masa tu sampai je hujan lebat. Hujan lebat, penat. Okay, sebab kita dah flight tu daripada malam. Lepas tu sampai je dah terus dengan aktiviti. So nampak dia orang pakai plastik, sebenarnya kita orang buat apa? Kita orang bawa ubat kutu, bersihkan dia orang yang kepala. Sebab orang budak-budak di kanak-kanak di Cambodia ni, dia orang ni tak mandi. Okey, jadi rambut dia orang banyak yang warna oranye, bukan sebab dye tapi sebab itulah mandi pun mungkin air pun tak berapa bersih. Jadi kita ni antara benda-benda kita boleh buat lah. Okey, kita bukan datang bagi sedekah. So kita bersihkan diorang punya kepala, kita orang bersihkan, ajak kita bawa kit kebersihan, kita ajar macam mana berus gigi yang betul. Ni antara aktiviti. Jadi korang dah nampak sedikit apa aktiviti yang boleh dikaitkan dengan komponen JISO. Okay, ini 27 Julai, second day tu, sesi pagi. Apa yang kami buat, antaranya kami bawa PC sedia ada sebab mereka harapkan juga ada PC. Yang dihadiahkan oleh Keluarga JISO kami. Lepas tu kita orang ajar 5 modul ICT yang basic je. Tak payah nak canggih sangat sebab dia orang pun tak faham. Simple-simple dan kita letak gambar jadi supaya senang dia nak rujuk. Okay. Target asal 15 orang tetapi jadi 30 orang. So di Cambodia ni you kena expect pelajar pula. Apa ni kanak-kanak ni dia excited tau bila orang datang kat kampung. Walaupun kita sebenarnya target sikit. Macam tadilah. Macam tadi kalau tengok slide yang sebelum tu, targetnya nak bersihkan kepala orang 30 orang je, kita buat bajet sekali datang 100. Dia excited bila ramai orang datang. Okay, jadi benda-benda you kena expect jugalah. Okay, kemudian sesi petang kita orang buat apa? Aktiviti. Ada, kata ni macam budaya lah, budaya punya transfer. Kita ajar macam mana nak memasak makanan Malaysia. Benda simple je nasi goreng. Tapi sebenarnya di Cambodia ni, diorang tak tahu pun nasi goreng kat kampung tu. Nampak macam simple lah. So ini adalah antara orang kata budaya culture punya transfer. Orang kata apa yang kami buat di sini lepas masak tu kita bungkuskan dalam plastik sedikit. Asalnya dalam berapa ni saya letak? 60. Tapi ramai datang sampai 2 kali masak sampai lebih 120 bungkusan. Okay, biasalah makanan free kan siapa yang tak nak datang. Okay. Ini antara benda-benda yang korang boleh masukkan dalam tentatif. Okay, seterusnya. Hari ketiga, ajar benda basic je, ajar English tapi macam kita print apple tu apa, gambar apa. Benda-benda macam ni lah boleh buat. Ajar buat origami. Tak boleh nak cakap banyak sangat sebab diorang pun bukannya pandai bahasa Inggeris. Okay, bahasa Melayu pun tak reti. So yang basic-basic kita ajar. Lepas tu jalan-jalan pusing kampung naik. Itu remok. Remok tu yang saya naik atas motor tu. Tu dia panggil remok lah. Saya pun dah tak ingat sebenarnya nak sebut sebutan dia. Lepas tu petang tu makanan. Inilah benda-benda tradisi lah. Kita dapat merasa lah bila keluar kan. Jeruk sate lah, somtam kan. Okay, seterusnya apa kami buat pada hari keempat? Kita dapat kumpul dana. Ni antara bila orang nak buat kewangan tu, jangan fikir juga korang hanya nak cari dana untuk diri sendiri je. Korang kena juga cari dana untuk pergi ke sana punya aktiviti. Contohnya Family Food Aid. Okay. So kita buat poster ringkas
minta dana lah, macam contohnya siapa yang nak derma dalam RM20 untuk satu keluarga contohnya. So target kita nak 100 keluarga atau 50 keluarga, 50 darab 20. So contohnya kita perlukan 1000. Okey. Okay, seterusnya ni hari last day, biasalah last day mestilah nak jalan kan, dah sampai tu. So hari last day kita orang pergi tidur di bandar lah. Hari sebelum tu kita orang tidur di rumah kampung lah. Okay, diorang sediakan rumah diorang sendiri. Sebabnya memang kalau hari-hari nak duduk hotel, nak masuk kampung susah lah, jauh. Okay. Ni dapat naik river cruise, jalan semula. Okay. Ni benda menarik juga di Phnom Penh. Mungkin ada dah pernah tengok kot. Kat Thailand mungkin dah banyak kot tengok. So diorang ni makan makanan-makanan macam ni, exotic foods ni. Katak goreng pedas lagi tu, ulat cili padi, laba-laba, lipas. Selalu kita ketuk je kan lipas. Diorang makan kat sana. Kumbang nampak tu, letak cili padi dengan daun bawang lagi, kalai jengking. So dia benda, yelah orang kata selalu kita tengok gambar je kan. Tapi ni betul-betul tengok depan mata. So antara kadang-kadang benda yang menarik lah bila kita travel. Okay, ni macam biasa saya suka menulis artikel. Bila dah habis JISO tu, tulis artikel. Okay, SU ke atau siapa-siapa tulis ringkas je, tak panjang pun. Hantar ke Seracom ataupun ada kenalan ke kat luar, dapat masuk paper lah mana-mana. So benda ni juga ada impact value ke untuk korang pertandingan nanti, untuk buat pertandingan persembahan bukan persembahan, pembentangan laporan terbaik. Ada impact jugalah. Okay, seterusnya. Ini JISO yang ketiga pula. JISO yang ketiga saya pergi ke Hat Yai dan Krabi. Ada 2 tempat kan. Okay, yang ini menarik sebab dia menariknya, maksudnya bukan menarik maksudnya pergi saya naik flight. Sebab diorang dapat tiket yang murah. Tapi balik saya naik bas. Okay, bersama juga dengan pelajar lah. Jadi kena faham, penasihat tu juga dia kena naik bersama-sama dengan pelajar. Okay, dia tak boleh lah dia naik, dia seorang-seorang balik nak naik flight pula. Tak, dia kena konsep dia sama. Penasihat kena sentiasa berada dengan pelajar lah, punya group. Okay. Ya, apa yang kita buat di sana, pergi perkampungan juga macam biasa. Cumanya di Hat Yai dengan Krabi ni kami tak tidur lah di kampung tu. So kita, sebab dia pergerakan agak mudah, pengangkutan agak mudah sebab ni tak jauh kan Thailand, senang sikit. Dan diorang pun faham juga sikit-sikit bahasa kita kalau area kawasan tu. Okay. Korang boleh tengok kan dekat sini masa saya pergi ni ada gabungan beberapa pelajar punya program. IC ada, ICAM ada, SRM ada. So tak kisah sebenarnya. Ada juga saya bawa yang berbeza tahun. Tak ada masalah. Kalau korang boleh bekerjasama, tak ada masalah dan nak cukupkan kuota. Dan pelajar tu boleh beri komitmen. Jangan ingat, oh saya nak buat semua tahun 3, kena wajib tahun 3. Tak. Dia tak ada kata ikut tahun mana. Seterusnya malam tu kita pergi, kita orang masak sama-sama dengan orang kampung. Lepas tu jamu ni lah anak-anak yatim. Lepas dah masak tu jamu diorang semua. Malam tu belajar buat tibar roti. Memang tak jadilah. Tapi orang kata pengalaman yang menarik jugalah. Okay. Seterusnya yang ini pula kami pergi ke sekolah. Okay, pergi ke sekolah, apa kami buat? Tak ada, bukan setakat mengajar. Kita beli pokok. Tapi jangan fikir kita orang beli pokok daripada Malaysia. Taklah. Okay. So dekat sana kita dah bagi tahu dengan kita punya, orang kata, apa nama dia, saya pun dah tak ingat. Macam staff yang tolong kita untuk belikan semua penginapan, tempahan, flight, semua benda tu. Dan kita beritahu juga aktiviti salah satu tu beli pokok. Dia tolong belilah siap-siap. So kita datang sana tu, kita gali je lah cangkul. Lepas tu tanam dekat sekolah tu. Okay, lepas tu apa lagi? Kita buat aktiviti dengan sekolah tu. Okay, bagilah juga sedikit sumbangan dalam bentuk barang-barang lah. Okay, seterusnya ni hari terakhir lah. Ni 6 hari. Okay, sebenarnya JISO tu terpulang cukup minimum 18 jam. Okay, tak ada kata kena buat 9 hari, kena buat 7 hari. Tak ada. Okay, yang penting cukup minimum 18 jam dari segi atur cara. Ni saya ingatlah belah kiri tu adalah Pak Yah. Pergi Thailand tak ada masalah lah, senang lah cakap Melayu kan. Okay, macam biasa saya memang hantar penulisan lah. Okay, kalau korang tak hantar memang tak ada lah.
Okay, seterusnya tadi tu pergi Hak Nyai Krabi dan seterusnya saya pergi Kemboja balik semula tahun 2020 sebelum zaman PKP lah. Okay, yang ini ada video. Ni saya buat sendiri sebenarnya. Tapi bolehlah sempat untuk kita tengok sedikit video. Boleh dengar ke sound? Boleh dengar ke sound tadi? Boleh doktor. Boleh doktor. Okey, saya sambung balik. Yang ni kejap je video dia. Boleh. Okey, cumanya ada typo sedikit. Ini bukanlah Januari 2020. Ini adalah JISO Kemboja Julai 2017. Yang Kemboja 2020 tu saya tak ada buat video, 2017. Tapi korang sebenarnya boleh je Google di YouTube. Ada banyak JISO daripada fakulti lain. Ramai sebenarnya yang rajin update di YouTube juga. So tak susah sebenarnya nak dapat info. Kena kreatif mencari info. Okay, ni antara poster yang kita orang buat tahun 2020 punya JISO. Okay, macam mana nak dapat dana? Salah satu contohnya. Sebelum korang boleh keluarkan poster macam ni, bila dah lulus kertas kerja HCP semua, kena hantar kepada FST HEPA permohonan untuk mohon sumbangan luar. Kena dapat kelulusan daripada TNC HEPA dulu. Okay, maksudnya FST akan hantar. Korang kena minta lah kepada HEPA FST. Lepas tu dah dapat kelulusan barulah boleh minta dana, buat sendiri poster. Ni contohnya kami buat lah. Kami pasang pump kat sana tu, pump air tu. Diorang kat sana Kemboja banyak yang pakai pump air. Jadi satu telaga ni 8 bahagian harga dia 1,660. So macam mana nak buat? Kita pecahkan kepada satu bahagian. Jadi bila pecah satu bahagian, nampak macam murah sikit orang nak derma. Okay, 207. Contohnya. Boleh juga share. Atau orang tu nak habiskan satu telaga. Okay, contohnya kita nak dalam 8 bahagian. Okay, belah kiri pula kita orang namakan kenduri rakyat. Okay, maksudnya kita orang masak kat sana dan bagi orang makan. Ni benda-benda clear lah. Jadi orang nak menderma tu, orang tahu tak apa benda korang nak buat dan set kebersihan saya tulis kat atas tu. Ya, bukanlah minta dana, kita orang datang ni nak pergi JISO, nak buat dana, minta boleh tak sumbang. Orang tak clear, tak tahu apa benda korang buat kat sana. So ini benda-benda yang dah lepas lah bila dah lulus kertas kerja. Ini cara-cara macam mana korang nak dapatkan dana. Okay. Sebenarnya ramai je orang nak tolong, industri luar, semua orang luar. Tapi kalau info tu tak jelas, takat bagi sepurat je, kita orang nak minta sumbangan, memang susah lah. Sebab tak tahu apa benda duit tu nak digunakan kepada saluran yang macam mana. Okay. Okay, ini antara pula tentatif JISO Kemboja Januari 2020 yang ada dalam kertas kerja. Saya screenshot daripada ni saya punya group lah. Contohnya berkumpul, bertolak, berlepas, dijangka tiba, check in. Okay, right. Lepas tu hari seterusnya. So ini benda-benda tu typo tu Kemboja, salah eja pula. Okay, ni antara benda-benda yang korang kena aware lah bila pergi satu negara tu, kena ambil tahu waktu solat dia pukul berapa. Ni pukul 4:30 pagi kena bangun lah, pukul 4 bangun. Jadi kena adapt benda-benda macam ni. Ni kita orang pergi mana? Northern University. Adalah sedikit kita orang buat something transfer knowledge di situ. Solat, makan tengah hari. Ni aktiviti Go Green tu yang kita orang tanam pokok tu. Dengan aktiviti lain lah, dan mengajar sekali. Okay, apa lagi seterusnya kita buat? Pergi Sekolah Islam Dubai di Kemboja. Nama Dubai tapi pergi di Kemboja. Okay, Smart Solat Aulad. Kita ajar macam mana nak buat solat asar
perkara solat fardu lah dan perkara asas. Okay. Lepas tu pergi Go Hygiene ni kita orang boleh korang boleh je namakan program tu bagi branding lah kan. Kadang macam tak best kan, tak ada nama. So macam ni kita orang namakan Smart Solat Aulad Go Hygiene. Contohnya apa benda kita buat tentang kebersihan, gosok gigi, basuh tangan, benda-benda basic. Potong kuku, bawa lah. Kadang-kadang kita orang bawa juga set nail clipper, benda-benda yang boleh dibawa untuk diberikan. Bukan sedekah bagi duit macam tu saja. Okay. So ini yang poster kita orang minta tu, set kebersihan. So dapat dana tu. Ramai orang nak sponsor bila kita buat poster yang betul. Dan mesti dapat kelulusan daripada TNC HEPA melalui HEPA FST. Okay, lepas tu saya nak share juga tentatif. Masih lagi bersambung sebenarnya. Di hari yang seterusnya, pergi ke Kampung Cenang. Service to Mankind. So jumpa dengan imam masjid, bertemu ramah. Sama juga masa saya pergi Korea tu, kita orang pun ada juga pergi masjid di Seoul. Tapi jenuh jugalah jalannya. Bila di Seoul tu memang kurus kaki, tapak kaki. Sebabnya naik public transport jauh-jauh, nak pergi jalan, nak menapak naik kat sana panggil apa, train train tu ke dalam bawah hari-hari jalan. Memang penat lah. Lepas tu pagi pula, sebab Seoul kan mahal kan. Selingan tadi ni cerita pasal ini slide Kemboja tapi saya teringat cerita pasal kat Seoul. So kalau korang perasan kadang-kadang kita orang bangun masak kan, buat pembahagian. Sebab nak jimatkan kos, takkan hari-hari nak makan luar. Kalau kat Kemboja ni murah. Jadi kat Kemboja ni murah. Kita hire je orang, bayar je, diorang masakkan untuk kita orang. Tapi kat Seoul, jangan haraplah nak makan kat luar, mahal. Siapa nak pergi masak kan? Jadi kita orang hanya makan kat luar tu sekali 2 kali je. Hari lain atau pagi ke bawa bekal. Lepas tu masak, bahagikan kumpulan. Jadi korang kena tahulah apa benefit pergi negara mahal, apa benefit pergi negara moden kan. So untung lagi sebenarnya pergi negara yang susah dan banyak benda yang korang boleh buat. Aktiviti. Okay, belah kanan tu apa ni? Mengenali budaya semua, so on. Okay, yang ini pula yang ini saya screenshot daripada projek JISO student saya juga, tapi ini bukan kami hantar kepada HCP. Tapi bila dah lulus tu, kita orang akan update kita orang punya tentatif, ada catatan lah. Maksudnya semua orang clear. Nampak tak masa kita orang hantar tentatif, kita orang tak letak pun 19 Januari berkumpul di pusat sukan semua tak. Ada catatan lagi, bawa pasport, timbang luggage. So benda-benda ni adalah orang kata good practice. Siapa yang jadi SU ke apa ke kena, ataupun AJK activity ke kena update dah. Kena bagi tahu subuh kat sana pukul 6, hari tu pukul 4.30 contohnya. Lepas tu ada hari kena pakai baju Melayu. Dah tahu kena bawa baju Melayu, baju kurung. Sama juga masa kami pergi JISO Seoul tu, kita orang pergi masa, kalau tengok tadi ada video Selamat Hari Raya kan. Itu kami pergi masa Raya Haji. So dapatlah merasa tengok orang buat kurban di Masjid Seoul tu. Lepas tu malam tu kita orang masak rendang semua dekat tempat penginapan tu. Okay. Tu antara benda-benda yang menarik jugalah. Okay. Ini gambar di Seoul Kemboja 2020. Ni antara tempat-tempat yang kami pergilah. So PAM yang tadi yang PAM kita orang minta duit tu kan, minta sponsor tu. So pergi sana tu, kita orang dah bagi duit awal. Jadi pakcik tu dah tolong settlekan, kita orang datang tu tampal plug je ambil gambar. Bukanlah kita orang datang sana baru nak pergi gali, tak. Kita orang tak buat benda tu lah. Sebab tu adalah kos-kos pemasangan semua dah ambil kira. Bawah tu pergi Northern University, lepas tu pergi sekolah, lepas tu pergi kampung ni, diorang serve kita orang makan. So siapa yang cerewet makan tu kena belajar makan jugalah. Janganlah sampai sana saya tak makan tu, tak makan ni. Lepas tu jadi gastrik. Ada yang macam tu sampai pengsan. Saya ingat lagi JISO mana pengsan pula hari pertama. Sebabnya cerewet nak makan. Sebab tak boleh nak makan tu. Benda simple je, ikan goreng apa benda telan je lah kan. Jadi bila kita travel ni, kita tak boleh nak ikut tekak kita je nak makan sedap je macam Melayu. So kadang-kadang benda tu kita kena adapt. Telan je benda tu halal, bukannya tak halal pun yang kita bagi makan tu. Jadi supaya memudahkan, supaya orang lain pun tak panik lah. Nasib baik lepas pengsan tu berapa lama, tak lama lepas tu dia sedar balik. Kalau tak, jadi isu pula kita orang insurans, nak bawa pergi hospital.
Okay, so benda-benda tu orang yang nak pergi ni pun diharapkan fit jugalah. Memang penat. Okay, terutama kalau korang pergi negara lagi mahal, lagi banyak public transport nak pakai, lagilah banyak berjalan kaki. Okay. So, ini suka saya remind lagi sekali jadual tarikh penting yang diberikan oleh HCP. Okay, paling terdekat adalah bilangan 1 yang korang nampak ni 20 Februari. Jadi apa yang saya cadangkan adalah tarikh penghantaran sandingan semakan fakulti. Sesiapa yang nak pergi tahun ni, okay, dia ada 2 sebenarnya kan, kalau perasan. Satu lagi 24 April. Tapi dia akan letak tengok sini juga. Sama ada korang layak ke tak pergi 2023 atau 2024 bergantung at least 6 bulan sebelum yang nak pergi juga tahun ni. 6 bulan sebelum hantar ke DCP iaitu ni lah 24 April. Dan juga diorang tengok kewangan korang boleh mampu ke tak untuk pergi ke sebuah negara tersebut. Okay. Ini cadangan saya, tarikh penghantaran saringan semakan fakulti. Jadi emailkan kertas kerja korang mengikut template yang HCP punya tu. Jangan minta saya format, pergi download sendiri. Dekat HCP tu ada banyak contoh. Okay. 10 Februari 2023 Jumaat. Okay. Siapa yang tulis adalah korang punya organisasi sendirilah. Korang set lah. Siapa nak jadi presiden, siapa nak jadi timbalan, AJK pengisian, so on lah. Okay. Lepas tu tarikh penghantaran kertas kerja. Maksudnya sekiranya ada maklum balas daripada HEPA ataupun daripada saya, apa yang perlu diperbaiki, korang hantar semula pada 15 Februari. Okay. Kita buat benda macam ni supaya tak ditolak bila korang hantar direct pula kepada HCP lah. Memang tak boleh sebenarnya hantar direct kepada HCP kalau tidak melalui mana-mana persatuan pelajar, perlu melalui HEPA FST. Okay, ini adalah tarikh yang perlu dihantar, akhir adalah 20 Februari. Nampak gap 5 hari untuk sekiranya ada perlu ditambah, baik. Okay, I think saya tak letak tarikh yang untuk April, saya bagi tahu dulu untuk Februari. Kita buat step by step dululah. Okay, seterusnya adalah sesi Q&A. Ni masa saya pergi Kemboja lah. Dia lah apa orang kata yang bantu banyak ejen. Okay, yang sebelah saya tu adalah ejen ejen sukarelawan. Dia ada connection dengan orang-orang kat Kemboja tu. Dia lah yang tolong set upkan ni semua. Macam mana nak cek penginapan dia, yang tempahkan semua. So kita bayar dekat dia lah package. Okay, sebab kalau korang nak buat sendiri boleh je. Ada pelajar yang dia nak buat sendiri. Mungkin kita orang nak beli tiket flight sendirilah. Mula-mula berangan macam tu. Tapi bila seorang-seorang nak kumpulkan duit tak mampu. Tapi korang kena sedar bila korang cari package, sama juga. Diorang akan minta deposit. So janganlah berharap bila ada package pula, oh biarlah orang tu bayar dulu. Tak ada konsep orang tu boleh bayar dulu. Orang akan minta deposit juga. Okay. So I think saya boleh buka kepada sesi Q&A dan saya akan stop sharing. Ada apa-apa nak tanya, sila guna peluang ni lah untuk bertanya. Okay. Ada apa-apa soalan ke? Assalamualaikum Doktor. Assalam. Saya Fidel. Saya nak tanya Doktor, kalau untuk FST kan, pegawai pengiring dapat berapa? Dapat berapa maksud? Untuk pegawai pengiring, diorang dapat berapa peruntukan daripada fakulti? Okey, saya tak boleh nak tentukan lagi buat masa ni sebab peruntukan tu akan ada sedikit berbeza mengikut negara. Dia tak boleh bagi pukul rata semua pengiring tu sama. Sebab dia mengikut negara dan sebab mengikut negara tu berbeza dia punya orang kata tiket flight berbezalah dia punya rate tu semua. Tapi dia ada standard maksimum dan minimum dia lah untuk kita bagi. Biasanya kalau tengok tadi kan contoh yang nampak HCP tu kan Cik Razak dapat dalam 2,500. Tu contoh lah, itu dia pergi negara Kemboja. Okay. Ada juga masanya kita orang dapat 2,000. Okay. Mungkin ada yang pergi Jepun, contohnya mungkin 3,000. Lebih kurang lah. Okay. Kalau tak cukup dia kena top up jugalah. Clear ke? Clear. Untuk kadar tu dia akan ada guideline khas ataupun kena consult dengan doktor sendiri lepas KK dah siap? Saya akan tengok dulu berapa banyak KK yang dihantar dan mengikut peruntukan bajet FST dapat pada tahun 2023 juga. Dan bukan saya boleh decide seorang, saya perlu bawa di pengurusan, mesyuarat pengurusan dulu.
Okay, baik doktor, clear. Okey. Doktor, saya nak nak tanya slash tambah lah. So tadi doktor ada pasal agent tu kan. Yang saya pergi pitching baru ni, HCP baru dia memang tak bagi guna agent. Ya, agent tu hukum jangan bagi nampakkan sangat dalam kertas kerja. Okay, thank you doktor. Alamak, record pula kan. Stop je lah.